alam pangan terbang ini telah dipersetujui di dalam mesyuarat fizikal negara baru-baru ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Janaka Marzaman dalam Buletin Pahang 26 Oktober 2021. Penganjuran Anugerah Integriti, Governance dan Anti Rasuah 2020 di negeri ini oleh Institut Integriti Malaysia dengan kerjasama Yayasan Pahang menyaksikan usaha dan inisiatif meningkatkan integriti dalam setiap organisasi dilaksanakan secara serius. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warusdi Wan Ismail berkata, Pahang sentiasa mengalu-alukan program sebegini walau isu integriti dan rasuah masih berada dalam keadaan terkawal. Bagi Pak Kerajaan Negeri Pahang, kita menyeru supaya program ini dapat dilaksanakan di peringkat kebangsaan pula. Kerana ini adalah satu perkara yang sangat bagus. Tadi dalam ucapan saya telah maklumkan bahawa integriti memainkan peranan yang penting. Di mana state GLC sebelum ini kita dapati ada sedikit ketirisan, kebocoran. Dan apabila kita bendung, kita tanamkan integriti, corporate governance dan sebagainya, hasilnya kita dapati state GLC telah dapat menyumbang kepada Kerajaan Negeri Pahang daripada zero sebelum itu bermula pada tahun 2019. Ini semua kita manage daripada segi soal integriti saja. Dan apabila ini dapat diuruskan dengan baik, kewangan tersebut kita dapat salurkan semula kepada rakyat. Ya, sebagai contohnya, semasa COVID-19 ini, Negeri Pahang adalah antara negeri yang paling banyak sekali membuat pusat kawalan pergerakan diperketatkan. Dan sebab kita ada kedudukan kewangan yang agak baik, kita boleh mereka yang terkesan akibat PKPD ini kita boleh menyalurkan bantuan. Beliau berkata demikian pada pemberita selepas menyempurnakan majlis anugerah tersebut di Dewan Utama Kompleks Yayasan Pahang hari ini. Turut hadir Ketua Setiausaha Negara Merangkap Pengerusi Institut Integriti Malaysia Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Zuki Ali, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salahuddin Ishak, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pahang Yang Hormat Datuk Mahmud Muhammad Nawawi serta Barisan Exco Kerajaan Negeri Pahang. Kerana kalau kita melihat angka, sektor swasta cuma 17%. Ini 5 tahun yang lepas lah, ya. 5 tahun yang lepas, manakala sektor awam 63%. Ini agak membimbangkan. Tetapi puncanya berlaku sedemikian kemungkinan disebabkan oleh kelemahan pentadbiran dalam bidang perolehan, agensi penguatkuasa, undang-undang dan pentadbiran. Ya. Jadi dengan adanya program yang sedemikian, sudah pastinya dapat mengawal ataupun kita dapat mengurangkan gejala rasuah ini, dan dalam masa yang sama kita boleh mempertingkatkan integriti. Dalam pada itu, Datuk Seri Haji Warusdi berkata, program sebegini dilihat mampu membendung perbuatan tidak diingini seperti rasuah daripada terus berlaku. Dalam pada itu, beliau mengakui bahawa kelemahan itu mungkin tidak mampu diatasi secara sepenuhnya, namun penambahbaikan dapat dilakukan melalui usaha memberi kesedaran secara berterusan. Kadang-kadang pekerja kita ni, pekerja ataupun pegawai, mereka ni semuanya bermula dengan baik, ingin berkhidmat dengan baik. Tetapi oleh sebab ada peluang ataupun sistem kita tu agak longgar, dan ini menyebabkan mendorong mereka untuk melakukan perbuatan yang merugikan pekerjaan ataupun organisasi yang mereka berkhidmat. Dan salah satu caranya ialah AIGA pada hari ini lah, yang dibuat oleh Institut Integriti Malaysia yang dipromosikan oleh Tan Sri KSN. Dan saya percaya dengan adanya program ini kita dapat mengurangkan, meminimalkan gejala-gejala rasuah, dan dalam masa yang sama kita dapat meningkatkan integriti setiap pegawai atau pekerja di dalam organisasi yang berkenaan. Kerajaan Pahang menghargai peranan media konvensional dan media baru dalam menyalurkan maklumat kerajaan kepada rakyat di negeri ini. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warusdi Wan Ismail berkata, sumbangan media menerusi pemberitaan itu dapat membantu dan memberikan maklumat yang berguna kepada pembangunan negeri ini. Jelasnya, sememang kerjasama antara Kerajaan Pahang dengan media di negeri ini sangat baik dan berita yang dibuat kebanyakannya membantu pembangunan negeri ini.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Malam Media Darul Makmur 2021 di Hotel Grand Darul Makmur di Kuantan. Hadir sama Pengerusi Jawatan Kuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif, Pengerusi Jawatan Kuasa Perpaduan, Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Sri Hajah Shahniza Samsudin dan Setiausaha Akhbar kepada Menteri Besar Yang Hormat Datuk Abdul Wahab Muhammad Ali. Selain jamuan makan malam, majlis turut disediakan dengan cabutan bertuah dan persembahan nyanyian. Sehubungan itu, Datuk Sri Haji Warusdi berkata, majlis berkenaan diadakan dalam usaha mengeratkan silaturahim antara kerajaan negeri dan pengamal media. Katanya, beliau gembira kerana mendapat kerjasama baik dengan pengamal media Pahang dan majlis ini akan dijadikan acara tahunan. Cadangan Kerajaan Negeri Pahang bagi membina sebuah lampangan terbang antarabangsa di Gebeng dijangka mampu limpahan ekonomi kepada penduduk setempat, terutamanya dalam menyediakan peluang pekerjaan baru dan ruang perniagaan kepada anak-anak negeri Pahang. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Sri Haji Warusdi Wan Ismail dalam satu hantaran di Facebook berkata, dalam merencana pembangunan negeri Pahang Darul Makmur, kerajaan negeri perlu mengambil kira pelbagai aspek bagi menarik minat pelabur, terutamanya dalam penyediaan fasiliti bertaraf antarabangsa. Katanya, cadangan Kerajaan Negeri Pahang bagi membina sebuah lampangan terbang antarabangsa di Gebeng menerusi inisiatif keuangan swasta PFI telah pun dipersetujui secara dasarnya oleh Majlis Perancangan Fizikal Negara. Dengan jumlah pelaburan yang semakin meningkat di negeri ini, Kerajaan Pahang memerlukan lampangan terbang yang berkapasiti tinggi bersesuaian dengan perkembangan ekonomi semasa. Jelasnya lagi, antara faktor lain yang menjadikan cadangan ini amat perlu dilaksanakan adalah pada ketika ini tiada lampangan terbang antarabangsa di kawasan Pantai Timur dan lampangan terbang sedia ada, lampangan terbang Sultan Haji Ahmad Shah yang dimiliki oleh TUDM tidak boleh dinaik taraf atas sebab-sebab keselamatan. Pembinaan lampangan terbang antarabangsa di Gebeng ini juga selaras dengan perancangan untuk menjadikan Gebeng sebagai sebuah bandar aero angkasa menjelang tahun 2050. Keadaan jangkitan COVID-19 di Pahang semakin baik apabila mencatatkan sebanyak 2,019 kes baru hari ini. Berdasarkan maklumat Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 90 kes, diikuti dengan Temerloh 32 kes, Lipis 31 kes, Pekan 27 kes dan Bentong 13 kes. Selain itu, Bera mencatatkan sebanyak 10 kes, Raup 6 kes, Rompin 5 kes, Cameron Highlands 3 kes, Jerantut 2 kes dan tiada kes baru dilaporkan di Maran. Sehubungan itu, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang mengingatkan orang ramai supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan meskipun telah lengkap menerima vaksin COVID-19. Justru pematuhan SOP dan kawalan kendiri perlu diamalkan secara maksimum bagi memutuskan rantaian COVID-19. Sentiasalah mengamalkan kawalan kendiri dengan memakai pelitup muka secara betul, menjaga jarak fizikal 1 meter, kerap membasuh tangan dengan sabun dan air atau gunakan cecair pembasmi kuman dan segeralah ke klinik kesihatan berhampiran sekiranya anda bergejala. Sekian Buletin Pahang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Terus bersama Pahang Media bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.